Dan secara semalam saya dapati ada peringatan, itu makluman tentang berita palsu. Ini menjelang pilihan raya di Melaka ni, banyaklah berita-berita palsu, fake news ataupun fitnah dan sebagainya yang akan masuk dalam wall anda. Jadi anda harus berhati-hati dan jangan mudah percaya ataupun menyebarkan, kerana itu bertentangan dan bersalahan dengan Akta Kementerian Komunikasi Saudara. Jadi sebab saya terbaru adalah tentang respon pantas KKM. Di Kementerian Komunikasi Malaysia dia ada satu unit dipanggil respon pantas. Pasukan ini akan menilai, mengkaji dan melihat anda punya walls, sulipan dan sebagainya. Kerana semalam pada tanggal 6 November, respon pantas menafikan tentang berita yang tular di media sosial, di mana Majlis Keselamatan Negara dan juga Jabatan Perdana Menteri menafikan tentang operasi standard SOP penutupan sempadan negeri Melaka. Benarnya tak ada, tapi kenapa ianya ditularkan? Saudara, dan Majlis Keselamatan Negara, Jabatan Perdana Menteri menafikan kesahihan operasi standard SOP penutupan sempadan negeri Melaka yang sedang tular di media sosial. Jadi saudara, jangan mudah percaya dan jangan kita pula tengok benda tu kita kirim dengan kawan. Itu menyalahi saudara. Jadi kenyataan tersebut antaranya turut menyatakan bahawa penutupan sempadan dalam tempoh 15 hari bermula sehari sebelum hari penanaman calon, itu hari ini, hinggalah hari mengundi pada 20 November, termasuk sekatan jalan SGR oleh pihak PDRM. Itu semua adalah berita palsu saudara. Itu kenyataan yang saya dapat. Jadi MKN dan JPM menegaskan bahawa kenyataan tersebut palsu dan orang ramai dinasihatkan agar berhenti daripada menyebarkan maklumat yang boleh menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Saudara, kenyataan tersebut dikeluarkan jam 9 malam tadi. Saya tengok itu, saya perlu mewawarkan pada saudara. Dan kita jangan mudah percaya. Ada banyak sekali menjelang pilihan raya ni macam-macam ada keluar nanti. Dan saya tengok juga ada kenyataan tu. Selain daripada itu, saya cuma senyum apabila timbul pula dalam internet, dalam media sosial, katanya Menteri Kewangan terkejut. Katanya bahawa Yang Berhormat Datuk Seri Najib dilantik sebagai penasihat kerajaan. Saya kata kenapa pula keluar kenyataan sebegitu? Sedangkan kerana kata tu Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz tidak mengetahui bahawa Datuk Seri Najib dilantik sebagai penasihat kerajaan. Itu bukan masalah beliau, itu masalah Perdana Menteri lah. Jadi Perdana Menteri nak lantik siapa pun suka dia lah. Jadi apa kita nak terkejut? Jadi beliau bukan berada dalam kabinet. Jadi tak tahulah saya apa tujuannya bila kenyataan sebut disiarkan. Saya tak faham apa dia punya matlamatnya. Sedangkan katanya ia berlaku selepas laporan mendakwa bahawa bekas Perdana Menteri ditawarkan peranan untuk memberi nasihat berkaitan dengan ekonomi. Katanya saya tidak tahu beliau seorang penasihat, kata Tengku Zafrul dalam satu temu bual bersama Heidi Lam dan Sherry Ann dari Bloomberg Television. Katanya di Kementerian Kewangan kami menumpukan kepada usaha memulihkan semula ekonomi, mewujudkan pekerjaan dan memacu pertumbuhan bagi tahun depan. Justru fokus adalah untuk memastikan kami meneruskan pembukaan semula ekonomi secara selamat. Jadi kenyataan tersebut macam tak senang. Saya melihat bahawa kita harus menyantuni. Kalau you benci pun dengan Datuk Seri Najib, kena ingat bahawa ada juga jasanya, pandangan-pandangannya boleh. Sebab itu saya katakan bahawa menteri-menteri ini kena fikir. Kalau ada orang nak beri pandangan, beri idea, terimalah. Kita tidak superior, kita bukan maksum. Saya ingin mengingatkanlah. Sebab itu sekarang ni saudara, saya melihat sebenarnya saya tidak mau berhasad. Saya tidak berhasad untuk menyinggung parti-parti lain. Sebab saya tahu Tengku Zafrul bukan datang daripada UMNO. Beliau mewakili parti PPBM. Tetapi kalau benda itu baik untuk rakyat, santunilah. Ya, bagi saya apalah keadaan dia orang ni. Kenapa nak diwujudkan perbalahan sama sendiri ya? Kemudian saya tengok pula tentang ini, tentang PAS ni. Saya sebenarnya tak hendak bercakap, tetapi bila tengok ni kena juga bercakap. Saya kalau boleh tak mau menyantuni, tetapi sebab bila saya bercakap tentulah akan terpapar elemen-elemen yang negatif. Sebab saya melihat kerana pada tanggal 14 Oktober 2021, 14 Oktober PAS memberikan jaminan untuk tidak akan meletakkan calon di kerusi yang ditandingi oleh calon-calon UMNO.
keputusan itu katanya adalah untuk mengelak pertandingan 3 penjuru sekaligus mengukuhkan kerjasama dan muafakat ummah antara PAS, UMNO dan Bersatu. Itu pada 14 Oktober. Saudara, tapi pada 2 November baru ni PAS Melaka pula berkata jika berlaku pertandingan lebih 2 penjuru, maka mereka akan mengambil pendekatan untuk menyokong penyandang kerusi yang memenangi DUN berkenaan pada pilihan raya umum PAS. Itu kata pimpinan Melaka. Tapi pada 6 November itu semalam, PAS mengarahkan semua ahli dan penyokongnya mengundi calon PN dalam PRN Melaka, termasuklah kursi-kursi yang ditandingi oleh Barisan Nasional. Juga PAS akan bertanding 4 DUN yang turut ditandingi oleh UMNO, iaitu Kuala Linggi, Tabung Naning, Serkam dan Merlimau. Jadi nampak gayanya semenjak berkawan dengan PBM ni, politik PAS dah mula bercelaru lah. Kalau kita katakan hipokrit, mereka marah kat kita. Tapi lihatlah sendiri. Saudara, macam saya kata, amat tak betul. Apa yang komen Ketua Pemuda PAS yang baru. Saudara, saya lihat, tak betul ni kenyataannya. Apabila Ketua Pemuda PAS yang baru tu, dia kata, mereka masih bersabar dengan kerana UMNO. UMNO pula ada kerana meletakkan semua calon tanpa berunding dengan PAS. Ini satu masalah. Sebab itu saya kata saya tak nak menyantuni, tapi bila keadaan kenyataan begini, saya perlu memberi pencerahan, saya perlu memberi penjelasan bahawa ini masalahnya bila dia kata bahawa kerana UMNO meletakkan semua calon tanpa berunding dengan PAS. Jadi macam mana UMNO nak berunding? Persoalannya, macam mana UMNO nak berunding dengan PAS tentang pembahagian kursi dalam PRN Melaka? Kerana PAS dia tetap setia dengan PN. Susah weh. Jadi susahlah kita nak fikir perangai puak-puak lebay-lebay dalam PAS ni. Sebab masih lain tak ada menyalahkan UMNO. Dan selalu lihatlah sendiri kesan daripada keputusan PAS untuk bersetuju menggunakan logo ataupun lambang Perikatan Nasional dalam pilihan raya yang mereka tandingi di Melaka akan datang. Maka dengan sendirinya gambar Tuan Guru Haji Hadi hilang. Pecik elek tak boleh, sebab Tata Etika Pilihan Raya menetapkan bahawa pemasangan bahan kempen tertakluk kepada peraturan berikut: hanya gambar calon yang bertanding dalam bahagian pilihan raya berkenaan dan pemimpin utama parti politik yang bertanding. Jadi kalau pemimpin utama parti politik yang bertanding, Tan Sri Muhyiddin, jadi gambar Tuan Guru Haji Hadi tak boleh. Kalau naik gambar Tuan Guru Haji Hadi, maka dengan sendirinya mereka sudah melanggar tata cara yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Dan tidak boleh memasang poster gambar mana-mana pemimpin parti politik yang tidak bertanding di bahagian pilihan raya berkenaan, kecuali gambar pemimpin utama parti politik yang digandingkan berpasangan dengan gambar calon dalam poster yang sama. Jadi artinya calon PAS dia berganding gambar tu, boleh pakailah, bolehlah guna gambar dia dengan Tan Sri Muhyiddin. Tapi untuk meletakkan gambar dia calon PAS ini dengan gambar Tuan Guru Haji Hadi tak boleh. Jadi bila keputusan PAS menerima logo Perikatan Nasional, jadi merupakan satu mesej jelas bahawa Haji Hadi tidak lagi diperlukan oleh PAS lah ngawaknya, bagi saya lah. Dan terkini saya melihat apabila result ataupun keputusan pemilihan jawatan kuasa pimpinan tertinggi PAS, saya melihat dan menyaksikan bahawa pengaruh Tuan Guru Nik Abdul Aziz seolah-olah mau dipadamkan. Apabila Nik Abdul yang juga ahli parlimen saudara disingkirkan untuk menganggotai jawatan kuasa Majlis Tertinggi PAS. Kerana semua kita tahu bahawa Nik Abdul dia macam Tuan Guru Nik Aziz, dia berfahamannya sederhana dan banyak kenyataan-kenyataannya mirip untuk melihat perpaduan. Dan ini tidak disenangi oleh mereka yang menghadiri muktamar agamanya. Mungkinlah saudara akhirnya Nik Abdul, malahan mantan Menteri Komuniti Khairuddin At-Takiri juga tersingkir. Jadi saya melihat bahawa dengan ketiadaan pemimpin-pemimpin yang sebegini, acuan pemikirannya macam Nik Abdul Aziz, almarhum Tuan Guru Nik Abdul Aziz, kita akan melihat bahawa PAS akan lebih radikal lagi. Saudara, sebab sebagaimana yang selalu orang tanyakan, bagaimana amanat Tuan Guru Haji Hadi masih belum lagi dipadamkan. Jadi pimpinan saya nampaklah kumpulan publika sudah mula menguasai, dan bersedialah kita untuk menerima kenyataan-kenyataan yang bukan-bukan lah. Macam Nik Abdul tu, kenyataan ni membayangkan bagaimana
almarhum Tuan Guru Nik Aziz. Dia kata dalam Islam ini kita menyantuni, kalau dua pihak berbalah, cubalah disantuni, dan tidak boleh kita bersetuju dengan pihak yang menzalimi. Contoh sekarang ni semua orang tahu macam mana UMNO dizalimi, macam mana pemimpin UMNO dizalimi oleh pimpinan daripada yang sebelah sana. Tapi mereka memihak ke sana, terpulanglah, kita tak ambil tahulah. Sebab kenyataan nampak gayanya lebih keras lagi. Tuan Guru macam kata Datuk Seri Abdul Hadi. Dia kata sekiranya berlaku pertembungan antara calon Parti Pribumi Bersatu dan Barisan Nasional di mana-mana kerusi Dewan Negeri, maka sokongan tetap tidak berubah kepada calon daripada Perikatan Nasional. Terus kalau tak ada masalah katanya. Jadi katanya keputusan itu selaras dengan komitmen PAS untuk terus mendukung Perikatan Nasional. Jadi kamu nak dukung Perikatan Nasional, waktu yang sama kamu nak tarik UMNO. Bila kita tak mau bersama, kamu kata kami yang jadi masalah. Jadi kata nak bekerjasama, sebut kerjasama apa. Kemudian pada itu Timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Mang kata, medan perbincangan antara sekutunya masih terbuka walaupun parti sudah mengumpulkan calon masing-masing. Nak bincang apa lagi? Dah tertutup. Macam mana kenyataannya, Mak Mulia Tengku Razili Hamzah? Muafakat nasional sudah terkubur. Tak payahlah untuk kita nak gembar-gemburkan lagi. Ya, sudahlah. Jadi bersedialah. Saya berseru kepada warga UMNO, bersedialah anda untuk menerima cacian dan sebagainya. Mudah-mudahan selepas kita pernah berbaik-baik, janganlah ujuk balik, kafir-mengkafir dan sebagainya. Kita mengharapkan kejadian-kejadian silam tidak berulang. Ya, saya mengharap bahawa kita berhadapan dengan suasana politik yang lebih matang di masa-masa mendatang. Tak apalah, kita tak bersama, is okay, tak ada masalah. Saudara.